secara peribadinya saya memang rasa amat kecewa lah bila saya sedar bahawa negara sudah mencapai 54 tahun kemerdekaan kan, yang sepatutnya bebas dari perhambaan, bebas dari penguasaan, bebas dari penjajahan, dan sepatutnya semua rakyat di Malaysia hidup dengan aman dan tenteram, saling menghormati. Tapi perkara-perkara seperti menindas masyarakat orang asli, tidak mengakui hak-hak kami kan, memang amat mengecewakan lah, amat menyedihkan lah. Ada kalanya saya terfikir bahawa betulkah Tuhan yang mencipta langit dan bumi ini telah menulis bahawa hanya satu kaum yang paling utama kan, atau hanya kaum-kaum lain yang paling berharga di tanah Malaysia ini, dan tidak orang asli. So saya memang terfikir akan perkara itulah, dan memang saya amat sedih lah dengan hal itu, kerana saya rasa setakat ini kami tidak pernah menyakiti orang lain, tapi kenapa orang lain sanggup menyakiti kami berulang-ulang kali. Dan sering mereka menggunakan alasan bahawa dahulunya penguasa-penguasa luar, penjajah-penjajah luar, mereka hanya berurusan dengan pemerintah yang ada pada masa itu, pemerintah beraja pada masa itu, bukan dengan orang asli. Of course bukan dengan orang asli, sebab orang asli semua sudah dikejar, sudah dihalau, bertempiaran lari ke hutan. Of course yang ada di pesisiran pantai, di pekan-pekan utama kan, di muara-muara sungai itu bukan orang asli lagi. Tapi itu bukan bermaksud orang asli dan pihak luar datang tidak berurusan dengan orang asli kerana tidak menghormati orang asli. Saya rasa itu persepsi yang salah, kenyataan yang salah lah, lari dari fakta sejarah dia. Yang sebenarnya kalau orang asli yang duduk di pinggiran pantai, berkemungkinan besar penjajah Jepun, penjajah British sebagainya akan berurusan dengan orang asli. Tapi orang asli sudah ada di atas-atas bukit, di kaki-kaki gunung, kerana lari daripada penjajah pertama yang datang ke negara ini. Saya rasa itu fakta yang tepat sekali. Dan sayangnya pemerintah sekarang berulang kali menggunakan alasan tersebut untuk terus menindas kami masyarakat orang asli, dan itu amat mengecewakan lah. Ini kenyataan saya secara peribadi lah. Kalau pemerintah betul-betul nak melihat bahawa suatu hari nanti seluruh rakyat Malaysia ini kita semua sama, kita boleh hidup aman dan tenteram, boleh saling menghormati, saya rasa kalau mereka cakap saja tapi tindakan mereka lain, saya rasa itu tak akan mencapai lah. Dan apa yang mereka harapkan itu sebenarnya hanya sekadar kepura-puraan lah. Kerana setiap dalam masa yang sama mereka menyebut kita harus sama, dalam masa yang sama mereka sendiri yang menekan bahawa kita semua rendah, mesti ingat dia yang paling tinggi. Saya rasa itu satu yang amat mengecewakan lah. Bagi saya memang amat jelas seluruh pentadbiran orang asli itu sudah tercemar sama sekali akibat daripada kemerdekaan. Kerana bukan saja kemerdekaan sebenarnya, semenjak penjajahan pertama muncul di tanah Malaysia ini, sistem pentadbiran yang didasari oleh keputusan berkumpulan dan sebagainya itu sebenarnya memang sudah tercemar. Kerana bila penjajahan pertama muncul, penjajahan pertama raja-raja muncul di negara ini, orang luar mau berhubung dengan orang asli, mereka hanya memerlukan satu orang contact person, dan orang ini mereka namakan sebagai penghulu ataupun tok batin. Dan kerana cara sistem ini diperkenalkan, lama kelamaan pentadbiran yang dasarnya adalah berkumpulan, yang kalau di komuniti semai kami panggil pentadbiran institusi Mairakna, maksudnya segolongan orang-orang tua yang bijak pandai, yang baik hati, yang ada ilmu, mereka akan mentadbir sesebuah wilayah itu bersama dengan tidak membelakangi rakyat, tapi mendepani rakyat untuk mendapatkan sebarang keputusan dalam pentadbiran. Tetapi bila sistem tok batin dan penghulu diperkenalkan oleh penjajahan pertama negara ini, akhirnya sistem pentadbiran lama semakin kelam kabut, kerana sekarang ada institusi ada pemerintahan berkumpulan, tuntutan suara
rakyat dengan orang ramai dengan pendirian keputusan oleh seorang Tok Batin atau penghulu yang sekarang dilantik dan dipersetujui, diiktiraf oleh pihak kerajaan melalui Jabatan Hal Ehwal Orang Asli yang sekarang dinamakan Jakwa lah. So memang ada perubahan yang ketara, dan lepas itu orang asli juga macam mereka punya macam anak-anak yang belajar di sekolah tinggi yang sudah keluar, mereka punya pengamalan adat budaya memang sudah lari, bukan lari sebab mereka mau lari dari adat budaya itu, tapi kerana pengaruh kemerdekaan yang muncul, laungan-laungan pemimpin, agensi-agensi kerajaan yang datang kepada orang asli itu telah menukar mereka punya minda. Tapi masalahnya dalam masa yang sama dia masalah orang asli dia tak dapat padam, walaupun dia sudah tinggi di menara manapun, dia tak dapat padam dia punya darah sebagai orang asli dan attitude dia sebagai orang asli, pegangan dia sebagai orang asli. Contohnya, seorang pelajar universiti, dia belajar di bandar, dia dapat kerjaan yang bagus dalam kerajaan atau swasta, dia akan beli rumah di bandar, tapi bila dia sudah pencen, dia akan balik ke kampung di mana dia dilahirkan dan dibesarkan, di mana saudara mara dia dan komuniti dia menetap. Dia akan balik ke sana juga. Dia akan tinggalkan rumah yang dia beli, sama ada anak dia akan tinggal atau dia akan jual atau dia sewa, dia akan tinggal di sana. Dia mau komuniti dia mau mati dalam keadaan adat budaya dia di sekeliling dia, environment dia di sekeliling dia, komuniti dia di sekeliling dia.